sebanyak mana question dan answer daripada cikgu sendiri. Okay? Kita nak selesaikan hari ini. Mana yang saya boleh jawab, saya jawab. Mana yang tak boleh jawab, kita simpan soalan tu dalam grup GPM kita. Ya. Okey. Peranan ibu bapa dan komuniti. Okey. Sediakan kemudahan di rumah dan peluang. Okey. Murid membaca, mencari maklumat, melakukan aktiviti pengayaan dan seterusnya. Ibu bapa, penjaga ibu bapa. Okey. Di sini, okey, kalau tuan-puan cikgu tengok okey. Murid ini macam kita zaman sekolah dululah berapa peratus yang suka membaca. Tadi moderator pun dah nyatakan pada peringkat awal, cuma statistik saja tak ditunjuk, tetapi secara kasarnya kita tahu membaca dalam kalangan masyarakat Malaysia sendiri sangat rendah. Kita kalah dengan Singapura. Singapura baca banyak. Antara yang terbanyak di dunia lah Singapura. Padahal kita juga sepatutnya setanding dengan mereka. Tapi di mana kesilapan? Okay. Murid yang rata-rata tak suka membaca lah. Saya dulu sekolah pun tak suka membaca. Jangan kata cikgu suka juga. Kalau suka, Alhamdulillah. Okay. Tapi kita terdorong atas galakan guru, galakan ibu bapa dan semua di sekeliling kita. Itu yang kita nak. Okey. Peranan PIBG. Okey, apa yang cikgu boleh gunakan PIBG? Okey, kewujudan PIBG di sekolah ni bukan saja-saja PIBG bergantung dengan kita. Dan kita juga tidaklah bergantung sangat dengan PIBG. Tetapi kita boleh mempergunakan PIBG. Kasar ke bahasa saya? Mempergunakan, maksudnya kita boleh gunakanlah, kita boleh berkolaborasi dengan PIBG. Pelbagai aktiviti, nak dapat dana pun boleh. PIBG mainkan peranan yang besar. Cuma sekarang ni, saya fikir mereka tak tahu nak bergerak bagaimana. Melainkan kita yang guide mereka. Okay. Cuba renung kembali. Apa peranan GPM di sekolah? Kita off topic sikit. Apa peranan GPM di sekolah? Okay. GPM ini ada kuasa besar dalam sekolah tu. Apa sahaja yang GPM cakap, dengan rasionalnya, pihak pentadbir jarang menolak. Okey, sebabnya satu sekolah tersebut adalah pusat sumber. Bukan library saja. Satu sekolah, pusat sumber. Dan GPM sendiri adalah sumber kepada sekolah. Okey, jadi siapa yang nak menggerakkan sebenarnya? Okey, GPM lah. GPM sebagai penyelaras. Sebab itulah suatu ketika dahulu dalam webinar sebelum ni, Encik Aira daripada WSTP ada menyebutkan bahawa pusat sumber dan GPM itu merentas semua unit yang ada di dalam sekolah tersebut. Dia nak langgar kurikulum, dia langgar. Dia nak langgar panitia, dia langgar. Tetapi janganlah langgar macam tu, berbincang baik-baik. GPM sebagai urus setia, GPM sebagai penyelaras, tapi yang melaksanakan program tersebut adalah unit-unit ataupun panitia. Jadi kerja kita sebenarnya sebagai GPM tidaklah susah mana, jadi kena smart. Bagaimana nak buat? Okay. Dan sebagai contoh lah saya beri, bulan 4 ini kita ada bulan campaign bulan galakan membaca, bulan 4 bulan 4. Okay. Jadi kita nak GPM nak laksanakan seorang-seorang tak, saya rasa tak, memang tak mampulah, kecuali dia tu Iron Man. Dia tak mampu. Superman pun letak jawatan tau. Okay. Jadi sekarang ni gunakanlah panitia-panitia lain, contoh macam bahasa, panitia bahasa. Okey, buat satu program quiz, okey, panitia bahasa uruskan. Okey, buat satu program penulisan, bahasa Inggeris uruskan. Begitulah, gunakan segala sumber yang ada di sekitar kita untuk jalankan program. Okay, sedawa pula, sorry. Alright. Kita santai-santai saja petang ni. Saya pun mengantuk loh kalau bercakap serius-serius ni. Alright. Cuba cikgu tengok di sini pada slide, okey. Di sekolah, apa aktiviti yang boleh dilaksanakan semasa perhimpunan, semasa PDP, waktu PSS, waktu rehat, program anjuran sekolah. Malah
yang terbaru, nilam diserapkan dalam PBD. Bagaimana caranya? Tak susah pun. Selain daripada buku teks, ada kalanya cikgu-cikgu bawa masuk bahan daripada luar untuk PBD, kan? Okey, sebagai contohlah, satu artikel daripada surat khabar. Okey, sekarang ni tengah sibuk tentang vaksin, kan? Okey, cikgu masuk bentangkan artikel, okey, vaksin. Okey, siapa yang kena dulu, apa tujuan vaksin? Apa kelebihan? Apa pro and con dia? Okey. Itu juga adalah nilam, cikgu masuk dalam PBD, okey, nanti buat PDPR, kan? Masuk dalam PBD dan sama ada cikgu nak buat catatan sendiri, okey, bagi murid tahap 1, cikgu tolong buat catatan dan nanti kumpulkan, ataupun biar murid buat catatan sendiri. So pada hari berikut 30 orang murid dalam kelas tersebut dapat bahan yang sama. Kalau 10 kali sesi pembelajaran, dah 10. 1 bulan, kalau kata 5, tak payah banyak lah. English, BM. 2 subjek ini, kalau diserapkan artikel dalam PBD, 1 bulan capai kita punya nilam 40 buah buku setahun. Kalau setiap bulan buat, bayangkan berapa banyak. Okey, dengan senang hati kita. Okey, itu antara cadangan saya lah. Okey, dan kita teruskan pula. Okey, ini masa yang sesuai di luar waktu persekolahan. Okey, di mana sahajalah yang kita sebutkan dulu, nilam di rumah, nilam di rumah, nilam di rumah. Murid bacalah di rumah. Banyak bahan. Kadang-kadang murid ni membaca tapi tak mencatat. Kenapa murid tak catat? Saya pun tak tahu kenapa. Kalau dahulu kita secara offline, kita ada borang letak di sekolah, buku nilam di sekolah, murid tak dapat nak catat. Tetapi atas kebijaksanaan sekolah pada tahun lepas, ada yang guna Google Form, ada yang macam-macam cara lah, dan kita dapat juga bantu murid untuk mencatat. Okey, cadangan jenis aktiviti pengayaan. Okey, ini yang disebutkan tadi, aktiviti selepas pembacaan. Okey, ini antaranya lah, cikgu baca sendiri, ada bercerita, ada deklamasi, lukisan, poster. Murid tadika, murid tahun 1 yang ada setengahnya membaca pun belum boleh lagi. Okay. Lepas cikgu bacakan untuk dia dan dia ikut cikgu baca, bagi sahaja aktiviti melukis poster. Melukis. Okay. Cerita Sang Kancil. Okay. So murid pun lukis. Dia nak lukis gambar buah ke, gambar kancil, gambar daun. Apa kaitan daun dengan cerita Sang Kancil? Cikgu, Sang Kancil makan daun kan? Betul. Bermakna murid dah ada literasi maklumat itu. Dia tahu kancil makan daun. Satu yang baiklah di situ. Okey. Saya teruskan, yang ni cikgu tengok sendiri, radio sekolah, syarahan, banyak cara, dan yang antara yang saya suka, saya sangat menggalakkan cikgu untuk resensi buku. Resensi buku ni bila budak tengok, budak akan ikut, dia jadi satu macam lebih kepada promosi membaca. Nak kata perayaan lah, dia besar. Okay? Masa perimpunan, resensi buku. Sebelum PDPR pun boleh resensi buku, tak payah ambil lama. Ambil seperti yang murid sekolah tadi, adik Syaza Nur Hanani, 2 minit saja resensi buku. Jalan terus. Okay? Cubalah cikgu-cikgu. Okay. Dan ini merujuk kepada bahan bacaan, bahan buku yang berbentuk fizikal, berbentuk digital, e-book, bahan bercetak dan bahan bukan bercetak. Okay. Jenis bahan buku. Okay. Ini antara buku fiksyen. Okay. Ini pula adalah buku bukan fiksyen. Buku fiksyen kita senang nak faham. Apa sahaja cerita, cerita rekaan, hayalan yang bercerita saja, okey, itu semua buku fiksyen. Tapi buku yang mendatangkan ilmu, bukan bentuk cerita, itu kita sebagai bukan fiksyen.
Okey, jenis bahan bukan buku. Okey, apa sebenarnya? Okey, journal. Siapa yang suka baca journal? Satu yang boring, tapi banyak ilmu di dalamnya. Okey, kalau cikgu malas nak pergi ke library, perpustakaan nak cari journal, dalam internet pun banyak, masuk je Google Scholar, type saja apa-apa perkataan, banyak journal akan keluar. Okey, laporan, majalah, okey, sebagai bahan bukan buku tapi bercetak. Bahan bukan buku yang bahan bercetak lagi. Okey, peta. Okey, macam mana baca peta? Cuma ada rajah-rajah saja kan. Okey, dia boleh dibaca sebenarnya peta ni, boleh dibaca. Ada sesuatu di dalamnya. Kadang-kadang ada rujukan, okey, ada statistik dalam peta, boleh dibaca. Okey, malah label, saya sentuh tentang label sikitlah. Label pada makanan, label pada minuman. Susu Dutch Lady, okey, apa khasiatnya? Okay, bagaimana dihasilkan? Okay, ada pada label. Okay, itu juga sebagai nilam. Suruh budak catat. Ayah bawa murid pergi pergi tengok motor besar. Oh, murid pun teruja tengok motor besar. Oh, dah besar ni, dah naik motor besar. Ada brosur, pamphlet pun boleh kita masukkan sebagai nilam. Secara tak sengaja je pun kan. Dan nak catat pada waktu itu pun boleh. Guna handphone untuk masuk dalam IQ nilam. Alright. Bahan bukan buku, bahan bercetak juga masih lagi ada katalog, manual penggunaan. Ini manual yang saya sebut tadi. Okey, kedai motor ada manual. Okey. Okey. Okay, tengok lagi bahan bukan buku, bahan bercetak lagi, komik, poster, carta. Saya rasa benda ni di mana-mana pun ada lah. Jalan setapak saja jumpa. Jalan setapak saja. Pergi Aeon pun boleh jumpa. Bayangkanlah di mana letaknya kalau kita kata buku, bukan buku lah, bahan yang boleh kita masukkan dalam rekod, kata pergi Aeon. Di mana duduknya? Banyak kan? Dalam menu makanan pun ada tau. Kadang-kadang menu makanan sekarang ni banyak kedai dah mula letak, okey, jumlah kalori berapa, lemak berapa. Itu pun nilam tau. Kadang-kadang kita mana tahu nasi lemak 600 kalori. Roti canai 800 kalori. Air Coca-Cola berapa banyak pula kalorinya? Okey, kita boleh tahu semua tu. Okey, galakkanlah murid. Kadang-kadang murid ni tak faham. Tugas kita lah untuk fahamkan mereka. Okey. Dan komik, okey, bahan bukan buku. Okey. Sekarang ni saya nak sentuh pula komik ini. Okey, sekarang ni komik ada dua, cikgu-cikgu. Komik ada dua. Satu kita boleh terima sebagai bahan bukan buku. Dan satu lagi komik kita boleh terima sebagai bahan buku. Okey. Bagaimana nak kenal pasti? Okey. Caranya mudah saja. Okey. Komik yang biasa-biasa sahaja, dia tak ada ISBN. International Serial Book Number. Okey. Dia tak ada ISBN, komik biasa. Komik majalah hujang gila-gila yang saya tunjukkan sini, majalah Ana, komik sains. Okey. Tetapi ada komik yang ada ISBN. Okay. Contoh. Ini kategori komik, misi 8A. Okay. Tetapi ada ISBN. Jika tengok pada muka surat, pada kulit buku di belakang sekali, okay, nampak ada garis-garis bar itu adalah ISBN. Pesan dekat murid, kalau nampak sahaja komik begini, catat sebagai bahan. Pandai je cikgu, bahan buku. Okay. Saya tak dengar pun suara. Okay. Rasa macam cakap seorang-seorang ni. Kita lebih kepada nampak macam satu hala, tetapi di ruang chat banyak naik dah. Banyak naik
Okey, ada yang minta harap Encik Tajah dapat kongsi slide nanti. Boleh, tak ada masalah. Apa saja yang cikgu-cikgu nak, insya-Allah saya akan tunaikan. Jangan minta yang bukan-bukan je. Okey. Sambil-sambil tu nanti moderator akan mencelah, teknikal pun akan tayangkan di sini apa-apa soalan daripada cikgu. Saya akan tengok sini, ada soalan saya akan jawab, ada soalan saya akan jawab dalam panel nanti. Alright. Okey, ini bahan bukan buku, bahan bukan cetak. Dia kategori bahan bukan buku dan bukan cetak. Tadi kita tengok yang bercetak. Kertas sekarang ni tak ada kertas. Cuma ada material begini. Kalau CD tu plastik je. Okay. Kalau ada setengah tu thumb drive pun plastik juga. Ada lagi type Google. Handphone tu pun plastik juga kan. Okay, kita kata ini bukan kertas, plastik belaka. Bukan maksud plastik tu tiruan tak. Orang cakap apalah plastik dia ni, itu nyamar kan. Okay, tapi ini lebih kepada bahan bukan cetak yang bukan kertas, tidak bercetak. Okay, tuan boleh lihat sini video klip daripada CD, okay, daripada internet, okay. Apa sahaja bahan yang dibaca menggunakan peranti atau apa-apa saja alat daripada TV, itu pun dapat juga. Tengok majalah 3, tengok majalah 3, kemudian ada info dia beri dalam tu, catat juga sebagai nilam. So nanti note kan buku apa semua, majalah 3, habis cerita, semua info tu. Okay. Dan okay, ini saya ringkaskanlah dalam bentuk grafik untuk pemahaman cikgu semua. Okey. Jenis bacaan, bercetak, nanti kami jadikan poster sebenarnya benda ni. Okey, bolehlah buat poster, letakkan di kelas, di mana-mana. Okey, ada satu soalan daripada Cikgu Fida Yosni. Saya nak bercakap dengan Cikgu Fida ni tak boleh pula. Okey, apa yang Cikgu Fida Yosni tanya? Kalau baca petikan dalam buku teks, boleh record IQ nilam tak? Serap PBD, bagaimana dengan maklumat penulis, penerbit? Okey, untuk makluman cikgu-cikgu, okey, buku teks dan buku rujukan tambahan tak dikira sebagai bahan nilam. Ingat lagi sekali, buku teks, buku rujukan tak dikira sebagai bahan nilam. Selain daripada itu. Okey. Ada soalan lain lagi? Okey, tak ada. Alright. Okey. Nanti kopi poster ni tampal di mana-mana. Mudah nak tengok. Okey. Ada lagi soalan. Bagaimana dengan nilam guru? Bacaan guru perlu buat catatan. Okey. Nilam guru ini optional. Orang Perak kata pilihan. Nak buat boleh, tak nak buat boleh. Tetapi itu sebagai satu galakan yang boleh saya masukkan di sini. Kalau tak bermula dengan guru, bagaimana murid nak mula? Betul. Mulalah dengan ayah dulu dan anak akan ikut. Okey. Jadi tak ada salah, guru teruskan buat nilam, jadikan satu event. Nanti hujung tahun ada majlis sekolah kan, naik atas pentas, hari anugerah ataupun hari malam dinner cikgu-cikgu. Sampaikan anugerah nilam. Anugerah nilam yang paling banyak, anugerah nilam yang paling sikit, anugerah nilam yang baca buku tak apa-apa pun ada. Banyak anugerah saja, kita nak santai-santai, nak seronok-seronokkan acara. Okey. Kalau tak ada apa, saya teruskan kepada slide yang berikutnya. Okey. Ini satu benda yang sangat penting sekarang ini. Perekodan bacaan perekodan bahan bacaan. Okay. Kalau tak ada rekod, tak ada bukti. Tak ada rekod, kita tak boleh kenal siapa murid kita. Kita tak boleh kenal prestasi sekolah kita. Saya pun tak boleh kenal prestasi negeri Perak tu bagaimana. Adakah negeri Perak ni negeri membaca murid-muridnya? Inilah perekodan yang akan menentukan. Okay. Kita tengok
Okey, maklumat yang perlu direkod oleh murid. Aha. Semua jenis bahan bacaan. Saya ulang, semua jenis bahan bacaan yang telah saya tunjukkan tadi. Semua jenis. Catat. Selagi bahan-bahan tersebut tidak melanggar norma-norma masyarakat yang ada unsur-unsur seks, yang ada unsur-unsur jenayah, yang ada unsur-unsur hasutan, yang ada unsur-unsur bertentangan dengan agama, yang itu janganlah. Selain daripada itu, catatlah sebagai nilam. Okay. Jenis buku yang dibaca, buku fiksyen, bukan fiksyen, ini buku, ini kategori buku. Kemudian dari segi bahasa pula, bahasa Melayu, bahasa Inggeris, lain-lain bahasa atau dui bahasa. Di sini, sekejap saya pernah ditanya oleh GPM, dalam IQ nilam, kita tengok itu cuma dalam IQ nilam tulisannya semua tulisan Roman, betul kan? Tulisan Roman, belum ditukar kepada tulisan lain lagi. Tetapi murid membaca buku bahasa Tamil, buku bahasa Cina, macam mana nak tulis? Saya faham, saya faham, sebab ada setengah-setengah buku kalau ditranslate kepada bahasa Inggeris atau bahasa Melayu, maksud jadi pelik, betul tak? Jadi lain. Nak pula kalau tajuk buku tersebut simpulan bahasa, tajuk daripada peribahasa, bila nak translate tu macam mana? Kan pening kepala tu. Jadi dekat sini tak salah murid-murid boleh catat dalam IQ nilam itu, gunakan bahasa buku tersebut. Gunakan huruf-huruf bahasa buku tersebut. Kalau baca buku Cina, nanti dalam IQ nilam catat dia dalam bahasa Cina. Baca bahasa Tamil, catat bahasa Tamil. Ada yang baca bahasa Afrika tak? Catatlah, suka hatilah, ikutlah apa, Jawa ke apa ke, saya tak pedulilah. Janji murid mencatat. Dan pada masa yang sama, cikgu pun janganlah biarkan saja kan. Cikgu cubalah sekali-sekala pantau, nampak ada yang lain sikit saja. Orang lain semua tulis bahasa Inggeris atau bahasa Melayu. Tiba-tiba ada yang tulis bahasa Cina. Tak tahu bahasa Cina. Carilah cikgu yang pandai bahasa Cina. Cuba tanya, apa yang dia baca ni? Dan cuba pantau sekali-sekala. Dan bilangan muka surat setiap buku yang dibaca. Tulislah, catat bilangan muka surat sebab kita nak tahu kualiti buku tersebut. Kualiti buku maksudnya bagi sekolah menengah, janganlah baca big book. Ini buku adik dia ataupun mak dia guru tadika. Mak dia buat balik buku. Dia pergi baca buku-buku yang big book, adalah 3 muka surat. Janganlah macam tu. Agak-agaklah buat malu company je kalau buat macam tu tau. Aktiviti selepas bacaan. Tahap 2 hingga tahap 5. Sini mungkin ada tanda tanya juga daripada cikgu. Aktiviti selepas bacaan. So tahap 1 bagaimana? Tahap 1 bagaimana tahap 1 tu? Tahap 1 tak perlu buat aktiviti yang selain daripada yang dinyatakan tu. Yang dinyatakan pun tak payah sebenarnya. Tetapi dalam IQ nilam ada part yang perlu letak rumusan, betul kan? Perlu letak rumusan. Tapi sedangkan murid tahap 1 tak perlu buat rumusan, tak perlu buat aktiviti. Untuk kita melengkapkan, ni cerita nak melengkapkan sahaja item tersebut. Kalau budak tulis, budak tahap 1 ni, 1, 2, 3, dia nak buat rumusan pun tak reti, nak tulis panjang pun tak reti. So, apa yang boleh dia buat, dalam ruang rumusan tersebut, tulis sahaja. Menarik. Itulah rumusan. Buku tu menarik, tulis menarik. Atau tulis, saya suka. Atau tulis, suka sangat.
Kalau tak boleh juga, tak boleh juga, tulis saja huruf B atau huruf A. Terpulang kepada murid apa dia nak tulis. Itu pun boleh. Yang penting murid tu membaca. Dia tulis dash pun tak apalah, kan? Cikgu lepaskan saja. Yang kita tahu murid tu membaca. Okey, untuk tahap 2 dan hingga tingkatan 5, buatlah aktiviti selepas membaca, yang disebutkan tadi. Kau nak menyanyi pun menyanyilah. Okey, mari cikgu dengar. Tadi baca buku apa? Tadi baca buku patriotik tentang Lieutenant Adnan. Okey. Sekarang nak buat apa? Saya nak menyanyi, cikgu. Nyanyilah, silakan. Okey, kita dengar. Dia nyanyi lepas lagu Negaraku. Sudah, semua orang kena berdiri, padan muka. Tapi itu juga sebagai aktiviti, tak salah. Okey. Tahap 1 hanya merekod bahan bacaan. Okey, tahun 1 hingga 3. Ya, betul. Dia cuma rekod bahan bacaan, rumusan, aktiviti semua tak perlu buat. Okey. Dan cuba tengok yang baris bawah pula, boleh menggunakan borang sedia ada dan direkod dalam PBD murid. Okey. Juga saya pernah jumpa soalan, okey, murid tahap 1 tak perlu rekod. Murid tahap 1 tak perlu rekod. Janganlah macam tu. Kalau murid tak rekod, macam mana kita nak dapat data negeri? Bagaimana nak dapat data sekolah? Bagaimana nak dapat data macam-macam lah. Okey. Sebagai contoh, dalam sekolah tersebut ada 1,000 orang murid. Jumlah bacaan dapat 10,000. Okey. Ataupun kurang lagi. Tetapi kita nak divide dengan jumlah enrollment sekolah. So, murid tahap 2 baca, tapi nak share dengan murid sekolah tahap 1 sekali. Jadi rasionya kecil. Okey. Kita tak nak. Nanti tak capai purata bacaan murid. Saya nak semua murid tahap 1 juga terlibat dalam perekodan. Cara nak rekod, saya serahkan kepada kebijaksanaan cikgu. Bagaimana nak guna IQ Nilam boleh. Okay, IQ Nilam tu murid tahun 1 dah mula boleh access sebab mereka dah dapat ID. Tahap 2, tahap 3 semua boleh access. Okey, sekiranya budak tak access. Okey, cikgu kata, budak tak boleh, saya kena bantu. Cikgu memang baik hati. Cikgu bantulah murid tu. Okey, masuk dalam PBD seperti yang saya sebutkan tadi. Okey. Bila pengajaran, cikgu bawa artikel, bawa buku masuk kelas, okey. Cikgu bacakan, murid baca sekali sama-sama dan cikgu catatlah dalam rekod cikgu sendiri. Cikgu buat satu borang, okey, hari ni masuk kelas rambutan. Okey. Ada kelas rambutan. Kelas intan, okey, masuk kelas intan. Okey. Apa yang cikgu buat hari ni? Okey, hari ni baca 2 artikel. So cikgu buat 2 artikel kat situ. Hari esok bawa PBD 3 artikel. Hari esok bawa lagi 1 artikel. Okey. Jadi hujung tahun ataupun apabila data diminta, cikgu combine semua data yang cikgu catat sendiri tadi. Budak tak catat, tapi cikgu catat sendiri. Cikgu combine semua data tu, semua murid akan dapat benda yang sama. Okey. Kecuali nilai tambah. Nilai tambah yang mana murid baca sendiri. Cikgu kenal pastilah. Janganlah cikgu pukul rata semua murid. Ada murid yang memang tak erti baca. Ada murid yang banyak baca buku. Murid tahun 3 mengalahkan murid tahun 6. Ada. Murid tahun 1 pun ada yang dah banyak baca. Okey, itu nilai tambah. Yang tu cikgu tambah sekali dalam PBD tadi. Okey, so dapatlah jumlah yang berbeza dalam kalangan murid. Dan kita akan berjalan dengan lancar saja Nilam di negeri kita. Okey. Okey, okey, saya nampak ada daripada Kuching, Sarawak. Kuching jauh, bestnya duduk Kuching. Okey. Bandar bersih, Kuching. Bandar Muar pun bersih. Pernah pergi Muar, cikgu? Bandar kecil. Bandar yang tak hebat mana tapi sangat bersih. Okey. Kita teruskan. Maklumat yang perlu direkod oleh guru kelas. Ini perkara yang penting. Hormat. Ada call. Jumlah bahan yang dibaca oleh murid di dalam kelas. Okey, jumlah keseluruhan bacaan secara kumulatif
jumlah buku fiksyen, ini semua cikgu faham lah okay. Jumlah bagi setiap bahasa, ini pun catat juga, semuanya ikut jumlah sahaja. Okay. Tidak sama seperti IQ Nilam pada tahun 2018. Okay. IQ Nilam 2018 agak rumit sebab pada ketika itu bacaan dinilai berdasarkan mata ganjaran. Okey, kena darab 10, kena bahagi pula, susah. Tapi sekarang cukup senang, baca 10, 10 lah. Kalau baca 5 buah, 5 lah dia. Dia tak ada nilai tambah, nilai tolak. Direct saja. Okey. Jumlah aktiviti yang dilakukan oleh murid dalam kelas tahap 1 hingga tahap 2 hingga tingkatan 5. Okey, itu dah jelaskan tadi. Semua cikgu kena catat. Apa yang murid catat, cikgu juga akan catat benda yang sama. Tetapi cikgu terkumpul, murid individu. Alright. Maklumat yang perlu direkod oleh GPM guru Nilam. Okey, ini sekolah. Okey. Peringkat awal tadi individu. Besar sedikit kelas, lebih tinggi sekolah. Tiga data ini, tiga data, nampak tak? Okey. Tiga data dalam sekolah cikgu. Murid, kelas, sekolah. Tetapi untuk hantar laporan kepada JPN adalah data sekolah. Yang lain tu cuma untuk rumusan cikgu saja. Kenal pasti kelebihan murid, kekurangan murid. Bantu mereka. Okay. Naik sikit lagi data adalah pada peringkat PPD, peringkat daerah dan seluruh peringkat negeri, dan negeri akan melaporkan ke peringkat kebangsaan. Okay. Di peringkat kebangsaan, data-data ini akan dibentangkan kepada menteri, akan dibentang kepada KPM. Okay. Data ini sangat penting. Jangan anggap benda biasa-biasa saja. Apalah, tak payah catat lah, tak payahlah, semua tak payah. Janganlah, belasah nanti. Okay. Semuanya mesti dicatat sebab daripada peringkat ground naik ke atas, bila sampai peringkat KPM, dan dilaporkan kepada menteri, malah dilaporkan pula kepada parlimen dapatan tersebut, di situlah dasar-dasar negara berkaitan dengan pendidikan dibuat. Okay. Cuba lihat satu ketika dahulu, dasar MBM MBI. Kenapa wujudnya dasar tersebut? Bukan saja-saja, semuanya berdasarkan daripada statistik yang diambil daripada sekolah. Wujudlah dasar MBM MBI, wujudlah dasar baca 3 buah buku bahasa Inggeris, 3 buah buku bahasa Melayu. Semua itu penting cikgu. Jangan tak catat. Kesian dekat kami ni tahu. Okay. Seterusnya, format perikodan seperti dalam surat edaran KPM. Ini semasa 2019, surat 5 Ogos. Pada ketika ini IQ Nilam belum keluar lagi. Surat edaran ini ketika IQ Nilam belum keluar. Sistem belum keluar. Tetapi pada ketika ini buku-buku tidak lagi digunakan. So guna apa? Guna borang yang kita cadangkan. Saya ada bekalkan kepada semua sekolah. Saya pernah email kepada semua sekolah borang cadangan kepada pada ketika itu PKG. Pada PKG pun saya dah edarkan borang cadangan catatan Nilam. Ikut saja. Ikut lajur itu, apa yang perlu dalam tu, ikut saja. Itu borang cadangan. Malah ada yang tambah baik borang tersebut dalam bentuk Google Form. Item yang sama. Dia tambah baik dalam Google Form. Malah dia ada tambah pula kolom lain yang dirasa untuk sekolahnya penting benda itu. Silakan cikgu. Dengan syarat apabila pihak PPD atau JPN minta data daripada sekolah cikgu, apa data berkenaan penggunaan? Ada. Jangan sebut tak ada. Borang cadangan telah pun diberi pada ketika itu. Dan perekodan bacaan murid diserapkan dalam PBD. Pada waktu itu terms ini kurang jelas. Kurang jelas. Itu yang ada
ada sekolah yang kurang faham, dia kata serap je dalam PPD, tak perlu catat. Satu tanggapan yang salah. Sebenarnya perlu juga mencatat. Sama ada murid catat sendiri atau cikgu tolong catatkan. Kemudian pencapaian jumlah bacaan murid, taksiran aktiviti jasmani, sukan dan kurikulum dalam PAJSK dimasukkan. Okay? Ikut jumlah bacaan murid. So murid akan dapat bintang lah. Berapa bintang, kalau bacaan sekian-sekian 120 berapa bintang, sampai 720 berapa bintang boleh dapat. Galakkan murid. Okey, satu lagi saya nak sentuh sini tentang PAJSK. Ada juga salah faham sebelum ini. Okey, ada cikgu yang kira bintang berdasarkan tahun semasa. Alamak, kesianlah murid-murid tu, makcik, pakcik. Okey, darjah 6 isi PJSK. So cikgu kira yang darjah 6 sahaja. Sampai bila pun dia tak akan dapat 5 bintang. Kalaulah dia dapat juga 5 bintang, tetapi data darjah 6 saja, 720 buah buku dalam masa setahun. Sehari dia baca berapa buku? 2 buku. Wow, hebatnya. Boleh jadi Perdana Menteri. Tidak kiraan buku diambil daripada awal dia terlibat dengan nilam dan dicampur tambah. Setaman tahun tambah sampailah ke darjah 6. Okey, berapa jumlah terkumpul itu? Itulah dia masuk dalam PAJSK. Sama juga dengan sekolah menengah, bermula daripada kelas peralihan atau tingkatan 1 dan bawa terus ke tingkatan 5. Itulah untuk masuk dalam PAJSK. Okey, kita teruskan. Okey, ini yang sebutkan tadi, jumlah bintang ikut kelayakan murid. Tertinggi 720, minimum adalah 144 buah bahan bacaan. Ingat saya ingatkan sekali lagi, bukan buku tetapi bahan bacaan. Kalau kira buku susah nak capai. Kira bahan bacaan, campur-campur semua, dapatlah 144. Dia baca label, baca modul, baca panduan, okay, campur semua 144. Saya berani cakaplah cikgu, benda ini sebenarnya sangat mudah untuk dilaksanakan. Sebut saja. Apa yang tak baca? Semua baca kan? Kadang-kadang dalam WhatsApp pun, dalam WhatsApp family group, family sekolah, family sekolah pula, dalam grup kelas, cikgu letak artikel, murid baca. Dan artikel tersebut daripada WhatsApp, tiada sumber. Siapa yang buat artikel? Daripada buku mana? Daripada penulisnya siapa? Okey, tak ada kan? Tetapi jangan pening-pening kepala, yang penting murid dah baca, nanti di ruangan sumber, tulis sahaja. WhatsApp, dah habis cerita. Kita nak tengok jumlah, bukan nak tengok apa sangat yang hasil tu. Tetapi kalau cikgu boleh bantu murid, okay, masukkan artikel dan beri sekali sumbernya apa, pengarangnya siapa. Okey, dapat. Setiap hari cuba buatlah. Kita pun kadang-kadang baca surat khabar kan. Hari-hari baca surat khabar. Okey, dapatkan artikel surat khabar, up dalam Telegram ataupun share daripada kawan-kawan. Upkan, berikan sumber dan murid catat nilam. Senang kan? Tak susah. Siapa yang kata susah tu? Susah lah dia. Okey, teruskan. Okey. Pengiktirafan nilam. Okey, ini untuk sekolah menengah. 600 ke atas, minimum 120. Di bawah 120, no bintang. Tak ada bintang. Okey. Okey, ini pula dari segi pelibatan. Okey. Kalau cikgu tengok, okey, ada 5 bintang, 4 bintang. Ini pelibatan, bukan bacaan. Tadi bacaan ini pelibatan. Okey, pelibatan ini kita melihat kepada pencapaian murid itu. Dia dapat johan, dia penyertaan sahaja, sagu hati. Dekat sini cikgu tentukan. Okey, tetapi di peringkat negeri kebangsaan,
tidak dikira pencapaian, asalkan penyertaan sahaja dia sudah dapat markah penuh 5 bintang. Bukan senang nak sampai peringkat negeri, kebangsaan kan. Dalam negeri tu dia seorang je wakil. Kalau Perak ni ada 300,000 orang murid, dia je yang wakil. Senang ke? Cikgu pun tak boleh tau. Susah. Okey. Okey, kita teruskan Okey. Alright, ini contoh perikodan yang saya sebutkan tadi pada tahun 2018 2019 18 kita telah bekalkan kepada semua borang ini. Okey. Cuma bezanya ini warna orange sikit, yang saya bagi pada cikgu warna putih. Okey. Apa yang perlu di sini? Okey. Saya ubah suai sedikit untuk kegunaan negeri kita. Kalau mungkin tuan-tuan ada dapat daripada mana-mana tempat lain, tapi saya ubah suai sedikit sebab hasil daripada dapatan saya yang lalu, kita dapat ruang jumlah yang tidak sama untuk bahasa dan buku. Contoh, jumlah buku melebihi bahasa. Ada setengah tu jumlah bahasa melebihi buku. Sepatutnya benda tu sama. Sepatutnya sama. Okay. Jadi data tersebut tidak nak kata tidak tulen tu tak juga, tapi tidak lengkap lah. Okay. Jadi di sini, ni contoh lah. Contoh, baca buku Arnab dan Kura-Kura, jumlah muka surat berapa, buku bahasa, buku fiksyen, jumlah pula. Buku Arnab dan Kura-Kura, buku fiksyen. Bahasanya bahasa Melayu, muka suratnya ada 40. Jumlah aktiviti yang telah dibuat 1. Apa yang dibuat? Rumusan. Senang kan? Kita tengok pula nombor 3. Four Little Cat. Buku fiksyen, bahasa Inggeris, dan aktiviti ada 3. Tetapi dia tulis 1 saja, menulis sajak. Kenapa tulis 1? Sebab ruangnya kecil, cikgu. Takkan nak tulis semua kan? Saja main-main gurau-gurau je cukuplah dia tulis 1, tapi dinyatakan 3 aktiviti. Tak ada masalah Alright. Dan kita tengok pula pada bahagian bukan buku. Murid baca nombor 7 berita harian, dibaca surat khabar. Ada artikel dalam tu dan dicatatkan sebagai bahasa Melayu. Muka surat 30. Aktiviti 1. Dia mengarang. Dan ada satu lagi, hundreds landmarks. Ini bentuk digital. Kemudian dalam bahasa Inggeris. Kemudian apa yang dibuat adalah dia resensikan buku tersebut, buku digital. Saya nak sentuh sedikit kalau cikgu lihat daripada ini, jumlah yang kita campurkan 4, 2, 1, 1 dan kita dapat jumlah bahan dibaca. Campur semua. Campur fiksyen, bukan fiksyen, buku, bukan buku dan bahan digital. Campurkan sekali, dapat jumlah keseluruhan. Itulah yang kita bawa untuk data kelas. Apa yang saya nak sebut tadi lupa dah pula. Nantilah lepas ni. Satu lagi. Ini untuk kelas. Untuk kelas, kita tadi individu, sekarang kita kumpulkan murid. Dapat jumlah sekian, sekian dan sekian. Dan bezanya dengan yang tadi, kita ada ruang purata bacaan kelas. Purata bacaan kelas. Bermakna jumlah semua bahagi dengan jumlah murid, kita akan dapat purata bacaan kelas. Bermakna setiap murid puratanya 20 buah buku. KPI kita berapa tadi? 40 buah buku pada tahun ini. 40 buah buku lah. Bukan buku, 40 buah bahan bacaan. 40 bahan bacaan pada tahun ini. Cubalah cikgu bantu untuk capai. Ini pula adalah ini adalah rumusan tadi rumusan kelas.
ini adalah rumusan sekolah. Bermakna sini ada kolom kelas, nanti campur saja semua kelas dan campur. Okey. Kita nak pakai lagi ke barang ni yang saya cerita panjang-panjang ni? Kita pakai tau. Bila nak pakai? Tunggu selepas ini. Jangan ke mana-mana. Okey. Saya dah ada benda saya nak cakap tadi. Alah, lupa dah sangat. Sekejap. Mana tadi? Okey. Apa yang saya nak cakap tadi? Okey. Bahan digital. Okey. Cikgu dengar baik-baik sini. Bahan digital. Bagaimana terjadinya bahan digital dan bagaimana bahan digital ini berubah sifat menjadi bukan digital. Okey, dengar baik-baik. Bahan digital merujuk kepada